بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnianya, hidayah, taufik, inayah, maghfirah, asrar, barakah, nafahat yang Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita. Sidang hadirat muslimat, sidang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah Masjid Al-Irsyad USJ 1 Subang Jaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi barakah kepada kita, rahmat, maghfirah, asrar, nafahat maghfirahnya insya-Allah kepada kita, dan mudah-mudahan berkat kita hadir di dalam majlis ilmu, yang mana ilmu yang wajib kita pelajari tauhid, fiqh, tasawuf, fardu ain, khususnya ilmu tauhid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita husnul khatimah bil khair wal fin wal afiyah insya-Allah taala. Jadi di dalam kitab kita, ya, minta maaf bagi yang belum ada kitab lagi, pada kuliah akan datang Selasa minggu keempat. Saya dah minta akak tadi ambil nombor saya, ingatkan. InsyaAllah Puan Suryani pun ada beritahu tadi. Di kitab ni dia tidak dijual sebenarnya, dia cetakan tobak ataupun cetakan dari Singapura. Dia jadi silibus bagi fardu ain di sekolah-sekolah di Singapura, yang mana Al-Habib Abdillah bin Ahmad Jufri ni susun kitab seumpama. Baik. Jadi kita masuk kepada pelajaran yang ketiga. Pada kuliah yang lepas, iaitu semalam, kita telah masuk pada pelajaran ketiga, iaitu percaya kepada Allah Ta'ala. Ingat tak semalam kita sebut percaya kepada Allah ialah mengaku dengan lidah dan meyakini dengan hati, serta apa? Disertakan dengan perbuatan. Sebab ada hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang apa yang kita sebutkan, ya, pada semalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, al-imanu iqrarun bil lisani wa tasdiqun bil qalbi wa i'malun bil arkani. Iman ialah mengaku dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan beramal dengan anggota. Jadi di mana kita telah maklum, benda iman ni benda dalam hati, tak nampak, tetapi dibenarkan dengan perbuatan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan semalam dah padam malam kita dah tulis, ya, berkenaan dengan percaya tu berapa peratus? 100%. Tidak boleh tahap. Siapa ingat semalam kita punya pelajaran, iaitu dhan, syak dengan waham. Tak boleh pada tersebut, ya.
Jadi kita pun dah sebut tingkatan iman itu ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Nah, jadi tentang haqqul yakin ni hak paling tinggi. Ada tak disebut dalam Al-Quran? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Tu. Ya, itulah orang yang benar-benar beriman. Jadi semua bila ulama susun apa yang kita belajar selama ni, mungkin kita tak pernah dengar, tak tahu dalil dia dan sebagainya, ada. Cuma inilah tujuan kita belajar pada hari ini untuk lebih mendalami. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa ingat semalam kita sebut tentang iman? Iman para malaikat macam mana? Ya, malaikat dia tidak berubah. Manakala iman para nabi rasul meningkat. Ya, dan iman kita ni iaitu iman manusia biasa, ya, meningkat turun naik lantaran kerana dosa maupun amal ketaatan. Baik, itu semalam punya. Kita mesti ulang kaji. Cikgu-cikgu tahulah tu. Kalau tak ulang kaji tak ingat. Tu. Baik, kita masuk kepada mengenal Allah. Semalam kita dah sebut, ya, mengenal Allah, kata pengarang, erti mengenal Allah, yakni ma'rifatullah, ialah mengenal sifat-sifatnya yang wajib, yang mustahil, yang harus pada haknya. Di situ. Sebelum kita masuk kepada hak tadi tu, perlu kita nak masukkan sedikit pelajaran mengenai rukun syahadah. Ini ada disebut dalam beberapa kitab, ya, rukun syahadah. Ni untuk siapa, ya? Yang baru masuk Islam. Macam kita ni dah lahir sebagai orang Islam. Syarat dia begini. Kalau salah seorang daripada kita, dari salah seorang daripada mak bapak tu Islam, maka anak tu dikira Islam. Baik. Yang pertama ulama sebut, orang yang mengucap syahadah tu, rukun syahadah tu nombor satu, dia berakal. Ya, berakal. Apa tu Jadi rukun syahadah itu yang pertama, orang yang mengucapkan syahadah itu dia kena berakal. Kalau gila dia tak kira. Baik. Tak sah lah. Saya bacakan kalau tak nampak, ya. Kecil sangat, ya. Tak maaf. Saya baca tajuk dia rukun syahadah. Baik, bagi yang tak nampak saya baca tajuk dia yang saya garis tu, rukun syahadah. Tak apa, kita tulis poin dulu, nanti saya syarahkan. Poin yang pertama, berakal. Nampak Yang tak nampak saya bacakan. Poin pertama, berakal. Okey, saya bacakan poin kedua, baligh. Baligh itu dalam kurungan saya tulis menurut mazhab Asy-Syafi'i.
Tu. Nanti kita bahas. Tulis poin dulu. Yang ketiga, dituturkan di dalam bahasa Arab. Mana syahadah tu? Dalam bahasa Arab. Nombor 4, tertib susunannya. Tulis dulu, nanti kita beritahu. Nombor 3, berkesinambungan. Berkesinambungan. Ada 5. Baik. Baik, sebelum kita pergi semua benda ni semua, rukun syahadah. Kalau menurut mazhab kita di kalangan ahli sunnah wal jamaah, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, menuturkan 2 kalimah syahadah ini merupakan syarat kesempurnaan iman dan syarat sah bagi setiap amal ibadat. Saya ulang di poin ni, nak tulis boleh, nak ingat pun tak apa. Jadi menuturkan ini belum masuk ni lagi Sat. Kita just explain Sat. Menuturkan 2 kalimah syahadah itu adalah syarat kesempurnaan iman dan syarat sah bagi setiap amal ibadah yang dilaksanakan. Ini menurut mazhab kita ahli sunnah wal jamaah di kalangan al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi dengan erti kata nak faham, apabila sesiapa yang mengucapkan 2 kalimah syahadah itu, nescaya amalannya sah, dan diterima. Sah dan diterima. Kerana mengucapkan kalimah syahadah tadi merupakan kewajipan syarak. Sebab apa? Rukun Islam tu 5 perkara tu, nombor 1 mengucapkan 2 kalimah syahadah. Jadi kita terang hak ni dulu baru masuk kat situ. Makna senang cerita, mengucapkannya adalah wajib menurut mazhab ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kita tengok hak ni nombor 1. Rukun syahadah. Kita pernah bahas makna rukun itu, kita faham dia reti dah. Maknanya bahagian yang terpenting dalam satu perkara. Kalau tak ada hak-hak ni, maka tak dikira. Nombor 1, rukunnya berakal. Jadi kalau dia gila, tidak sah akan syahadahnya. Nombor 2, baligh, yakni cukup umur. Semalam kita dah beritahu seawal 9 tahun dan maksimum 15 tahun menurut mazhab Asy-Syafi'i. Kalau mazhab Maliki 18. Kita peganglah mazhab kita. Baik. Cuma dan baligh ni menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi tak wajib. Maksud baligh itu untuk jadi rukun syahadah. Kerana berdasarkan dalil Sayyidina Ali karamallahu wajhah, masuk Islam belum baligh lagi, masih kanak-kanak lagi. Okey, macam mana kita nak selaraskan? Kita pegang mazhab kita Syafi'i, kita berpegang teguh kepada mazhab kita Syafi'i. Jadi begini, kalau ada kanak-kanak yang baru nak masuk Islam, kita Islamkan dia terus. Jangan tunggu-tunggu dah, Islamkan terus. Nanti bila dia dah baligh, kita syahadah semua. Tu ada masalah. Itu maknanya nak tunggu kan lama pula 15 tahun. Kata. Boleh faham Okey. Selesai. Nombor 3, dituturkan dalam bahasa Arab ni kita kata tadi tu, kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Dan kita dah bahas bila kita sebut la ilaha illallah tu, apa yang kita nafikan? Adanya Tuhan yang sama zat, sama
sifat sama perbuatan dengan Allah. Ni bahas semalam. Kita tidak menafikan berhala apa semua, tidak. Bukannya Tuhan, ia cuma sembahan. Kita menafikan adanya, wujudnya Tuhan yang sama zat, sifat dan perbuatan, ima 1% ke, banyak peratus ke, atau 100% sama. Tiada. Baik. Okey, hak ni faham? Jadi dituturkan dalam bahasa Arab. Sebab tu kita tengok kalau orang masuk Islam kan, tak kira lah apa bangsa pun, dia tetap asyhadu, diulang kita. Dituturkan dalam bahasa Arab. Nombor 4, maknanya tertib susunannya. Nampak nombor 4 poin, tertib susunannya. Apa maksud tertib susunannya? Dia tidak kata begini, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah. Kan terbalik tu. Mana tidak tertib susunan. Dia kena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak boleh terbalik dia tak boleh terbalik. Okey, faham? Tu nombor 4. Yang kelima, berkesinambungan. Apa makna berkesinambungan? Maknanya contoh kalau dia syahadah asyhadu an la ilaha illallah, lepas subuh tiba dia sambung wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia sambung lepas Isyak. Boleh Jadi 5 ni. Ingatlah, tak susah pun. Tak susah mana. Iaitu berakal balik menurut mazhab Syafi'i, ditutur dalam bahasa Arab, tertib susunannya, tak boleh terbalik, dan apa dia? Berkesinambungan. Ataupun dia syahadah malam, sambung besok lepas Zuhur pula, sagilah nak lunch dulu tak ada. Dia kena berkesinambungan. Boleh Baik, kita sambung. Erti mengenal Allah bahasa kitab ialah mengenal sifat-sifatnya yang wajib, yang mustahil dan yang harus pada haknya Allah. Wajib kita ketahui. Ma'rifah. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Disebut dalam matan Zubat. Disebut dalam matan Zubat. Awal-awal bagi orang yang mukallaf, orang yang diberati akan hukum syarak ke atasnya adalah mengenal Allah Ta'ala dengan yakin, yakin 100%. Baik. Adapun mengenal Allah itu ada 2 bahagian. Hari ini poin penting. Kita fahami ada 2 bahagian. Pertama, mengenal dengan cara ringkas tanpa perbincangan atau dalil-dalil yang panjang lebar. Buat catatan, ini untuk mereka yang belum baligh dan orang yang mula-mula masuk Islam ataupun baru masuk Islam. Ini untuk mereka. Macam kita ni dah memang lahir Islam, dah lama belajar. Level kita level kedua. Saya ulang sekali lagi. Dalam kitab kita kan tulis mengenal dengan cara ringkas tanpa perbincangan yang panjang lebar. Baik, dalam catatan kita, untuk yang belum baligh dan yang baru masuk Islam. Boleh jadi kita, kalau orang kata kami nak tahu asas je, paling tidak tapi sebenarnya level kita dekat situ ke tidak? Kita dah tahu dah. Kalau budak-budak yang belum baligh ataupun yang baru saja masuk Islam, dia nak go into details, tidak tapi kita ni, sebab tu kita belajar hari ni. Tujuan kita datang hari ni, sebelum ni akan datang insya-Allah. Kita nak mempelajari dengan detail. Yang kedua, mengenal dengan cara panjang lebar, iaitu dengan dalil-dalil dan perbincangan yang luas. Ini untuk kita. Kita nak faham, kita nak reti. Sebab tu kita sebutkan sebelum ni, sebagaimana kita dulu pergi ke sekolah, pergi ke universiti, ke college ke, belajar hingga peringkat yang tertinggi, hingga menjadi pakar dalam bidang kita, adalah tak sayugia ataupun tak sepatutnya ilmu fardu ain kita tahu
hingga sebenarnya tak mencapai piawaian lulus lagi fardu ain. Di situ. Jadi kita hari ni memang tujuan kita nak keluarkan diri kita daripada kepompong kejahilan, nak luluskan ilmu fardu ain kita. Yang mana kita nak kena tahu paling-paling tidak. Baik, kita tengok seterusnya. Mengenal Allah dengan cara ringkas ialah, okey, bagi yang tak ada kitab, just tulis point. Cara ringkas ni macam mana? Nombor 1, mempercayai adanya Allah. Tu nombor 1. Percaya kewujudan Allah Ta'ala. Okey. Wajib di sini bila disebut mempercayai adanya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita akan pelajari nanti iaitu mana bila kata wajib ada mempercayai akan adanya Allah, wujudnya Allah. Mana wajib pada akal, yang mana akal kita yang waras tidak boleh menerima ketiadaannya. Ketiadaan apa? Allah tu tak wujud, itu kita tak boleh terima. Sebab akal kita yang waras pasti akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, meyakini akan Tuhan itu ada. Jadi 4 poin ni itulah cara ringkas paling kita nak kenal. Okey, nombor 1 kita tulis adanya Allah, tu nombor 1. Nombor 2, esanya Allah. Nombor 3, berlainan daripada makhluknya Allah. Yang keempat, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan dan maha suci daripada sebarang sifat kekurangan. Okay, saya tulis dulu. At least pada pagi ni saya tulis padang. Boleh at least pada pagi ni yang paling asas tu pun kita tahu dah. Kita keluar daripada masjid kita ni, Dewan Asy-Syafi'i, Masjid Al-Irsyad. Ada kitab dah ada situ Ni ada dua.
paling tidak pada hari ini, pagi ini, walaupun kita level kena tahu secara detail, kena tahu juga yang paling asas. Saya baca bagi yang tak ada kitab. Bismillah. Baik, ni untuk siapa tadi? Yang belum balik, anak kita ke, cucu kita ke, anak murid kita ke, dan yang baru masuk Islam. Level kita hak sagi, hak detail. Cuma kita kena tahu ni, kita kena kenal Allah Ta'ala dengan cara ringkas. Paling tidak Allah itu ada. Ni bagi orang yang baru masuk Islam tengok. Ada tak di kalangan orang yang baru masuk Islam? Pasti ya. Kalau tak semua pun, mungkin kebanyakan, ataupun ya, yang tak ada agama, atheist, free thinker, yang dulu dia tidak percaya kepada kewujudan Tuhan, bila dia asyhadu alla ilaha illallah, dia mengaku, dia naik saksi dengan yakin dan percaya tanpa sebarang bantahan di hati bahawasanya tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Maka sifat Allahumma salli alaihi wasallam, yang pertama ni dia dah percaya, iaitu Allah itu ada. Satu dah selesai. Sekiranya dulu dia ada agama tetapi menyembah Tuhan yang berbilang, contohnya Nasrani kata 3 ada Tuhan, ada 3. Ada agama lain yang mengatakan Tuhan tu banyak, Tuhan dia menyembah pelbagai jenis Tuhan, sedangkan tu bukan Tuhan, cuma sembahan. Apabila dia masuk Islam, bersyahadah, maka di sini dia tahulah, yakinlah dia Tuhan itu Esa, tunggal, tidak berbilang, hanya dia. Di situ. Nombor 3, mengenal Allah dengan cara ringkas atau asas, iaitu Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kembali juga bagi mereka hak dulu yang menyembah berhala dan sebagainya, bahawa tiadalah Tuhan itu sama dengan makhluk sama sekali, dari sudut 1% kah, banyak peratus kah, 100% kah, tiada. Mana terkeluar segala perkara-perkara yang membawa kepada kesyirikan itu dengan cara dia ma'rifatullah. Cara ringkas ini paling tidak. Dan yang keempat, di sini, iaitu Allah yang Tuhan yang bersifat, dia punya poin nombor 4 ni apa ni? Yang ini bersifat dengan sifat ketuhanan. Baik, saya tulis senang. Jadi poin nombor 4 ni, nampak ada 2 arrow ni, sebenarnya dia punya kata apa ni, poin dia bersifat dengan sifat. Mana nak summarize yang nombor 4 tu, dia punya kata kunci dia bersifat dengan sifat ketuhanan, yakni tu memiliki segala sifat kesempurnaan. Nombor 2, maha suci daripada sifat kekurangan. Baik. Jadi ni paling tidak kita keluar daripada majlis kita ni, kita dah ada benda asas ni, at least lah ya. Okay, now kita nak go into detail dengan kita teruskan pengajian kita. Boleh at least ni dah okey dah, insya-Allah. Ada soalan kat sini? Jadi ni untuk orang yang baru masuk Islam, ataupun belum balik dan sebagainya, ataupun mungkin orang dah lama tinggalkan Islam lah, sangat-sangat lama, tiba baru nak kembali belajar. At least ajar dia ni dulu. Nanti
Saya. Oh ya, saya. Macam orang dalam masuk Islam. Saya. Kadang-kadang ada yang masuk Islam bukan kerana keyakinan jadi Islam. Faham saya. Dan ada sebab lain. Saya. Adakah syahadah dia Secara apa zahirnya kalau dia ucap syahadah dia dikira Islam zahirnya saja. Sebab tu kita berdoa kepada Allah agar kita tidak menjadi orang yang munafik. Nah, sebab kan kita sebut mengaku dengan lidah, meyakini dengan hati dan membenarkan dengan amal perbuatan. Sebab tu ada yang tak semayang langsung-langsung. Bila kita tanya ya, buat senyap dia dan sebagainya kan. Jadi tugas kita satu saja. Memang dia ada hukum di dalam syarak. Kan tetapi tugas kita ajak dakwah, bagi tahu, pujuk dan sebagainya. Sebab apa? Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hatinya. Sebab ada, saya pernah bertemu dengan orang ni, memang dia dia orang Netherlands lah, dia orang Belanda, kahwin dengan orang Indonesia di sana. Ketika saya berdakwah di sana, dia memang anak dia pun dah 18 tahun lah masa saya pergi tu 2015. Dia tidak percaya Allah Ta'ala. Tak percaya langsung. Pada dia tak nampak. Dia tak percaya. 18 tahun mungkin dia dah masuk Islam 20 tahun lah. Ringkas ceritanya, pada dia tak nampak. Setengah orang macam tu. Sedangkan bila kita mengenal sifat Allah Ta'ala, kita akan tahu Allah Ta'ala itu wujudnya yang tak ada mula, tak ada akhir. Wujudnya tak sama dengan makhluk. Kalau dia duk tasawur ni duk bayang, itu bukan Tuhan lah. Tapi kalau kita explain benda ni kat dia tak faham. Alright. So ringkasnya, adalah sahabat yang beritahu tentang lelaki ni, sahabat kat situ jugalah. Jadi dia minta saya cuba nak, bukan berdebat lah, makna cuba nak pujuk lah, kata dakwah lah. Maka dia punya argument tu saja tak nampak. Saya berkata begini, Tuhan itu tak sama makhluk. Dia kalau nampak, dia bukan Tuhan. Maksud nampak di situ umpama makhluk lah. Kerana nanti di akhirat, ketika Allah Subhanahu wa taala izin dan bukakan hijab, kita ahli sunnah wal jamaah, kita percaya kita akan dapat melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala kita. Yang dapat melihat Allah Ta'ala dengan mata kepalanya di dunia hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pegangan kita. Jadi saya beritahu begini, teringat para salafun salih, para ulama menyebutkan, bahkan guru kami Sayyid Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz beritahu, orang-orang macam ni dia adalah orang yang was-was. Dia was-was. Macam kita belajar tu, dia 50-50 ataupun bawah lagi, ataupun waham lah, lagi bawah daripada itu. Jadi saya teringat ada pesanan para alim ulama, khususnya guru saya, menyebutkan bila ada jenis orang yang was-was ni, kalau pergi di mana-mana, contoh pergi mana tu, kalau dia ada di tempat yang sunyi, di tempat sorang-sorang ke, dalam kereta ke, dalam bilik ke, dia dekat hutan ke, gunung ke, manalah kita kata, maka dia laungkan, dia zikir, dia laungkan kalimah Allah, nama Allah, dengan cara seumpama begini, dia zikir Allah, alif lam lam ha tu sampai habis nafas dia. Ikutlah nafas macam mana. Jangan kata tak ada zikir Allah tu. Ada orang kata tak ada. Cuba rujuk di dalam surah Al-Isra ayat 110. Allah berfirman, quli du'ullah awi du'ur rahman. Pelik juga kalau ada orang kata zikir Allah tu tak ada. Quli du'ullah awi du'ur rahman. Pi rujuk dekat Quran. Belakang tu tak ada Quran, tu ada kotak-kotak apa semua macam-macam ada. Pi cari ni. Tak apa. Tak saja je, biasa juga kat belakang ke kat sini. Maksud saya, pi rujuk nanti cek lah kau tak percaya. Allah berfirman, quli du'ullah awi du'ur rahman. Serulah nama Allah, nama Allah. Dan serulah nama Ar-Rahman. Dalam ayat yang lain, dalam ayat, maksud ayat itu, serulah nama Allah.
dan serulah nama Ar-Rahman. Jelas. Mana kata tak ada? Oh, kata Nabi tak ada hadis Nabi zikir Allah, Allah, Allah. Nak kena ada makna, kena ada subhanallah, Allahu Akbar. Ni surah Al-Isra tu, pergilah cari, cek. Ringkasnya boleh. Zikir dia ada bawa makna. Kita dah belajar kan Allah nama yang paling agung bagi nama yang paling agung bagi zat yang wajib ada, yakni Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan, iaitu Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, dan maha suci Tuhan itu daripada sifat kekurangan. Siapa kata tak ada makna? Mu yang tak ada makna, mu yang tak erti. Gitu. Kembali kepada orang Netherlands tadi, orang Belanda tadi. Jadi takkan saya nak suruh dia jerit kan, jerit ke apa laung kuat kan. Jadi tergerak hati saya, letakkan tangan tu di dadanya dan laungkan zikir Allah. Saya baca Allah sampai habislah nafas saya tu. Maka dia orang putih, muka merah terus. Lepas tu menitik air mata dia. Lepas tu dia kata, aku rasa, dia kata, ya, memang kita tahu, rasa, akal kita tak boleh terima Tuhan tu tak ada. Dia memang pengajian-pengajian dia memang tak datang. Sana pun ada pengajian. Jadi kebetulan hari tu dia datang. Biasa dia tak datang. Jadi dia kata, aku rasa, dia kata Tuhan tu ada, kita akan jumpa. Percayalah, Tuhan tu tak sama makhluk, hanya dia yang esa. Percayalah, yakinlah dengan saya sebutkan dengan syahadah yang ni, saya suruh dia syahadah semula dan sebagainya. Alhamdulillah. So kita kena ajaklah. Orang-orang macam ni sebenarnya macam kita pun sedia maklum, ada yang masuk kerana perkahwinan semata-mata dan sebagainya. Tu kita pun fahamlah. Tapi kita kena still ajak mereka. Kalau tidak, hanyutlah mereka. Baik. Kita sambung kitab kita, mengenal dengan cara panjang lebar, iaitu dengan dalil-dalil dan perbincangan yang luas. Sebelum tadi tu, jadi ni faham at least kita kena tahu balik daripada masjid kita ni, yang ni ringkas asas. Kalau anak kita, cucu kita yang baru-baru ni, hak ni lah yang mereka kena tahu. Ataupun adalah kawan kita yang baru masuk Islam, at least dia kena tahu. Selama ni dia tak percaya Tuhan, dia kena yakin Allah tu wujud. Selama ni dia kata Tuhan itu ada 3, esalah Allah. Selama ni dia sembah berhala, makhluk, patung, tak sama dengan makhluk Allah Ta'ala. Dan Tuhan itu yang bersifat dengan sifat ketuhanan yang disebut. Mengenal Allah dengan cara ringkas, dah selesai. Dengan dalil bahawa alam ini adalah ciptaan Allah yang menunjukkan adanya Allah. Itu paling kurang lah. Kita sendiri adalah dalil wujudnya Allah. Tengok pada diri kita yang Allah ciptakan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu esa, Allah sahaja tempat meminta, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya, nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini, ibu-ibu muslimin muslimat, boleh buat catatan asbabul nuzul. Apa dia maksud asbabul nuzul? Sebab-sebab penurunan ayat. Sebab dia ni ada 2. Pertanyaan daripada orang kafir Quraisy. Apa pertanyaan mereka tanya? Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mereka tanya ertinya bantah lah. Bukan tanya nak dapat hidayah tu, tidak. Tanya nak bantah je. Mereka tanya yang pertama, ya Muhammad, Tuhan kamu ni diperbuat daripada apa? Emas ke, perak ke, tembaga? Allahu Akbar. Pasal apa mereka tanya macam tu? Kerana mereka duk sembah berhala. Mereka anggap tu Tuhan. Berhala mereka diperbuat daripada batu, kayu, ada yang dibuat daripada makanan dan sebagainya. Kita pernah dengar kan kisah Sayyidina Umar Al-Khattab, berapa hari tak makan, dia tengok yang ada Tuhan dia. Maksudnya berhala lah sebelum masuk Islam tu.
Tak ada apa makan tu yang dia makan. Lepas tu dia fikir, pasal apa aku makan Tuhan aku? Gitu. Otak kita, akal kita ni memang senantiasa berfungsi, dapat beza mana baik mana buruk. Sebab tu kalau orang yang mengaji, dia mengaji tauhid sifat 20 ni kan, Tuhan itu hak depa yang sembah, yang mereka anggap Tuhan tu semua ada mula. Kita nanti belajar bab kidam, kalau ada mula pasti ada yang memulakan. Kalau ada yang memulakan pasti ada memulakan terus. Tak berkesudahan. Mustahil. Sedangkan Allah kewujudannya tiada mula. Kembali. Jadi mereka tanya macam tu soalan yang pertama. Soalan yang kedua mereka tanya, ataupun mereka bantah sebenarnya. Mereka kata, wahai Muhammad, kami ni hajat banyak, hajatuna kathir. Hajat kami ni banyak sangat. Satu Tuhan saja tak cukup. Dia gitu. Boleh faham Itu soalan mereka. Macam ada setengah agama yang ada berjuta-juta Tuhan. Begitulah. Tu. Macam-macam patung berhala dia. Tu. Banyaklah. Sebenarnya itu bukan Tuhan, kita dah faham sebab Tuhan bersifat dengan sifat ketuhanan. Baik, selesai. Jadi ayat Suratul Ikhlas ini diturunkan jawab orang kafir Quraisy itu. Dalam masa yang sama juga menjawab kesesatan, kebejatan, kekafiran orang Yahudi dengan Nasara. Nampak tak? Baik. Ayat yang pertama, qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, Allah itu Esa. Maknanya tadi kita sebut, ya. Tu. Tak ada diperbuat daripada apa-apa, dia tidak. Hanya dia. Tiada yang lain. Tidak berbilang. Allahus Samad. Yang ni apa dia? Allah yang Allah lah hanya tempat meminta. Di sini. Bukan nak kira banyak, hajat banyak kena ada Tuhan banyak. Tak. Tidak begitu. Jadi Allah sebutkan Allah sahajalah tempat meminta. Tak usah meminta pada yang lain. Bukan bermakna sekarang ni nak minta tolong cikgu lah, cikgu boleh tak tolong. Bukan makna minta tolong cikgu ni jadi syirik. Tidak. Maksudnya kita faham hakikat pertolongan itu daripada Allah. Cuma mereka ni dia sembah terus, minta terus, dia tak minta kepada Allah. Jadi Allah lah tempat meminta. Kemudian lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini untuk orang Yahudi dengan Nasara. Dia ada dua. Ya, yang pertama Yahudi dengan Nasara. Orang Yahudi ni dia menganggap ni bukan semua Yahudi, sebahagian orang Yahudi yang menganggap Nabi Uzair itu, Nabi Uzair dia ada ibu dan ayah, ya. Tetapi antara mukjizat yang ada pada Nabi Uzair ni, Allah tidurkan dia lebih 100 tahun. Nak masuk tidur tu mati dimatikan, hidup semula. Jadi mereka menganggap itu satu kelebihan yang ada pada Nabi Uzair. Manakala Nabi Isa alaihi salam itu, orang Nasrani menganggapnya anak Tuhan. Jadi Allah Ta'ala sebutkan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak beranak, tak ada isteri. Dapat anak, tidak diperanakkan, tak ada mak dan pak untuk memperanakkan. Maha suci Allah. Nombor 3, ingat. That's why walaupun ni 3 ni asas, dia merangkumi kesemuanya. Tak sama dengan makhluk. Baik, kitalah manusia, makhluk. Bila ada anak tu menunjukkan satu kesempurnaan, kehebatan, Masya Allah lah, apalah kan. Tapi tidak bagi Allah Ta'ala. Itu sifat bagi makhluk saja. Sifat bagi Allah tidak. Di situ kita kena faham. La walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang serupa dengannya Allah. Tak ada. Tadi kita dah bahaskan. Itu asas. Jadi suratul Ikhlas itu dia asas kepada tauhid. Sebab tu barang siapa yang membacanya, pahalanya apa? 1/3 daripada pahala membaca
Quran. Kerana hebatnya apa? Kerana perbahasannya mengenai tauhid, bahagian yang terpenting di dalam agama kita. Bila ditanya kepada kita apakah rukun agama, arkanuddin salasah. Rukun agama 3. Iman, Islam dan ihsan. Baik. Kita tengok yang seterusnya insya-Allah sikit dah lagi. Adapun mengenal Allah dengan cara detail atau panjang lebar itu ialah dengan mempelajari sifat-sifat Allah yang wajib sebanyak 20 sifat. Baik, perlu kita fahami di sini, bukanlah sifat Allah Taala tu ada 20 sahaja. Ini kita kena faham. Sebab bila ada orang dia nak mempertikaikan pengajian ni, kata takkan Allah 20 sifat saja. Allah, hai, menapalah kadang orang dia tak faham, dia buat orang lagi keliru dan tak faham. Maksud 20 sifat yang wajib ni, yang wajib kita ketahui dan merangkumi semua ni sifat ketuhanan. Ni point dia. Apa dia point dia, Kak? Iaitu bukanlah Allah Ta'ala tu ada 20 sifat sahaja. Bahkan kita takkan mengetahui melainkan hanya Allah sahaja yang tak tahu. Cumanya 20 sifat itu adalah yang wajib kita ketahui dan merangkumi semua sifat ketuhanan, yang mana yang ni. Sebab apa kita kata merangkumi hak tu tadi, memiliki segala sifat kesempurnaan. Nanti kita tengok wujud sampai kaunuhum mutakalliman, dan kemudian maha suci daripada sebarang sifat kekurangan. Yakni apa dia? Segala sifat yang lawan bagi, yang wajib bagi Allah Ta'ala yang kita ketahui, baru kita memahami dan menentusahkan keimanan kita. Itu maksudnya. Kita tengok kitab. Adapun mengenal Allah dengan cara detail atau panjang lebar itu ialah dengan mempelajari sifat-sifat Allah yang wajib sebanyak 20 sifat, sifat lawannya yang mustahil atas Allah sebanyak 20 sifat juga, dan satu sifat yang harus pada haknya. Jadi kalau kita campur-campurkan berapa? 20 tambah 20 tambah 1, 41. Betul ataupun tidak? Baik. Kemudian bila kita belajar sifat wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, harus bagi Rasul, akan tambah lagi 4 tambah 4 tambah 1. Sebab tu kalau ulama kata, kalau bila orang kata sifat 50, jangan kita terkejut pula. Maksud sifat 50 tu termasuk perbahasan mengenai sifat wajib, mustahil dan harus bagi Rasul. Boleh Baik. Dengan dalil-dalil akal dan nakalnya serta segala perbincangan yang timbul daripadanya. Mengenal Allah, di sini tengok mengenal Allah dengan cara ringkas itu adalah wajib fardu ain atas tiap-tiap muslim dan muslimah. Jelaslah pada kita, tak ada dah boleh claim kata tak perlu tahu. Muslimin ya, muslimat ya, wajib fardu ain. Manakala mengenal Allah dengan membahaskan sifat-sifatnya satu persatu dengan dalil-dalil dan perbincangan adalah fardu kifayah. Baik, maknanya apa? Kalau dekat satu tempat tu tak ada langsung orang yang reti pasal tu, ni ibu-ibu kia wakil lah. Kalau muslimin pula dia ada kelas dan sebagainya, wakil lah mengaji. Gitu. Manakala mengenal Allah dengan membahaskan sifat-sifatnya satu persatu dengan dalil-dalil. Maksud dalil kita dah bahas, iaitu sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Dan perbincangan adalah fardu kifayah untuk, ni penting ni, kita kena tahu kenapa, reason why, kenapa sebab, untuk menolak segala fahaman yang salah dan menyeleweng dari ajaran yang sebenarnya. Macam mana nak tahu ajaran itu menyeleweng ataupun tidak, melainkan dengan ada ilmu yang mantap lah, yang mampat. Dia tahu, dia tahu detail. Macam mana dia nak tahu aliran yang bukan ahli sunnah wal jamaah, macam Syiah, Wahabi, liberal, ajaran sesat dan lain-lain? Dia takkan tahu, melainkan dia tahu yang betul. Kata dia tak boleh nak beza, dia tak boleh beza, dia tak boleh beza. Di situ. Sebab tu dia kena tahu. Bila ada orang kata sifat 20 ni rekaan ulama, kita kitab duk ada dah. Wujud apa dia punya dalilnya, kidam apa dalilnya, baqah apa, kita tak ada, tak terperangkap lah dengan propaganda mereka, dakwah mereka. Tak boleh kata dakwah mereka tu dakwah mereka.
membawa kepada kesesatan. Kita bolehlah beza. Sebab apa? Kita ada asas. Apa pula rekaan ulama? Pengajian tauhid ni ada asas dia, banyak dalil dia, jelas pula tu. Dalam Al-Quran jadi sumbernya, hadis jadi sumbernya. Dah selesai kita. Kita dah tak takut dah. Nak takut apa dah? Pasal apa? Tetap pendirian kita. Adapun di sini orang yang percaya kepada Allah, adapun orang yang percaya kepada Allah dengan tidak berdalil, iaitu hanya dengan bertaklid sahaja, maka keimanannya tidaklah kuat. Tu. Jadi ulama kata maksud taklid itu, taklid daripada sudut bahasa maksud menggantung sesuatu. Contohnya kalau kita tengok menggantung sesuatu pada leher binatang agar diketahui bahawa binatang itu adalah binatang korban ataupun dam. Ini dari sudut bahasa. Dari sudut istilah ataupun syarak, taklid apa maksud? Mengambil perkara akidah daripada seorang guru dan berpegang dengan kata-katanya tanpa mengetahui dalil-dalil perkara tersebut. Jadi kalau dalam masalah fiqh kita boleh bertaklid pasal kita bukan mujtahid mutlak. Tapi dalam akidah ni macam mana? Tu. Jadi dalam akidah, kalau dalam fiqh tak dapat kita elak kecuali orang tu mencapai tahap mujtahid mutlak. Dan dalil kita kena bertaklid kalau dalam fiqh ni saya sebut tauhid, iaitu dalam ayat Al-Quran yang kita biasa dengar, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikr, yakni orang yang benar-benar mengetahui sekiranya kamu tidak mengetahui. Itu di dalam bab apa? Namun di dalam bab iman bertaklid, iman bertauhid, jadi kalau dia bertaklid sahaja, maka tengok keimanannya tidaklah kuat. Dengar, kita tengok yang bawah tu. Tetapi jika ia tidak berkemampuan untuk memahamnya atau mencari dalil, lalu ia bertaklid sahaja, sedang yang ditaklidkannya adalah hak dan benar, maka memadailah juga keimanannya. Maknanya begini, kalau dia tak mampu nak belajar, ibu-ibu yang datang, kakak-kakak yang mari hadir, adalah yang mampulah nak belajar ni. Ada kitabnya ataupun yang belum ada kitabnya, boleh mencatat dan sebagainya, mampu belajar. Yang ni dia maksudkan dia tak mampu nak belajar, tak mampu nak faham, tak reti nak cari dalil. Tapi yang dia pegang itu yang benar, pengajian yang benar, contoh sifat 20 yang kita belajar ni, maka kata ulama tetap sah memadai keimanannya. Namun kita tengok, tetapi kalau ia orang yang mampu untuk membahas dan mencari dalil dan tidak berbuat demikian, hukumnya berdosa dan tidak menjadi kafir selagi i'tikadnya betul dan tidak bercampur dengan kekarutan dan yang tidak benar. Di situ. Jadi sebab itulah ulama menyebutkan, bagi kita yang hari ini kita mampu nak belajar dah, luangkan masa untuk belajar, alhamdulillah. Sebab tu ulama sebutkan ada 5 tingkatan iman, ya, 5 tingkatan iman atau bahagian iman. Tu. Yang mana 2-nya wajib, 2-nya anugerah daripada Allah. Yang ni sebelum padam. 2 tu wajib, maksudnya kita kena takdilah.
Baik, kenapa kita apa? Kejap. Baik. Kerana ada orang yang dia terus nak capai hakikat kerana dia, sedangkan dia tidak capai tahap yang asas lagi. Jadi insya-Allah akan datang kita akan bahas, just tulis point dulu, saya akan beritahu secara ringkas. Jadi tu yang ulama mengatakan iman taklid itu apa dia? Seseorang yang pegang ataupun ambil perkara akidah daripada gurunya, pegang teguh padanya tanpa dia tahu dalil. Dia tak tahu dalil wujud tu apa, tapi dia pegang wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawa, dia beriman semua. Dia tak tahu dalil. Mana kitab pelajaran tauhid pun dia tak pernah tengok lagi. Contoh masa dia tak reti. Yang kedua, iman ilmu ataupun iman ilmi, yakni mengenal Allah dengan dalil. Wujud, qidam, baqa tu dia tahu. Surah Ibrahim 32-34, qidam Al-Hadid ayat 3, baqa 26-27, Ar-Rahman, mukhalafatuhu lil hawadith, Al-Ikhlas ayat 4, Al-Syu'ara ayat 11, qiyamuhu binafsih, ayatul kursi, Allahu la ilaha illahu la ilaha. Dia reti, dia faham. Dalil akalnya pula apa? Dia reti. Dalil akal bagi wujudnya Allah, ya, adanya alam ini, dia reti. Dalil akal sekira apa nama Tuhan itu tiada mula, iaitu kalau ada mula pasti ada memulakan, kalau ada yang memulakan pasti ada yang memulakan, justru dia tidak berkesudahan. Baqa pula, apa dalil bagi sudut akalnya? Maka sekiranya Tuhan itu binasa, maka apa dia? Pasti ada yang membinasakannya. Sedangkan kita telah pun yakin bahawasanya Tuhan itu tiada mula, pasti dia tidak binasa, justru Allah tu kekal. Nampak di situ? Faham? Nombor 3 tu iman iyan. Maksud dia apa? Mengenal Allah dengan pengawasan hati. Maknanya apa? Hati dia tidak pernah hilang ingatan terhadap Allah walau sekelip mata. Tu. Bahkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terpancar pada dirinya. Maksud terpancar tu di dalam hatinya. Kehebatan keagungan Allah Subhanahu wa taala ada pada hatinya, pada dirinya. Tak pernah lalai leka daripada mengingati Allah taala. Iman yang keempat, iman hak, iaitu dia melihat Allah Ta'ala dengan mata hatinya. Ini makam ihsan yang tertinggi. Ingat tak Nabi sebutkan ihsan tu apa? Nabi kata dia beribadat seolah-olah melihat akan Allah. Mana yang melihat tu mata hatinya. Mata kepala ni di akhirat kelak, ya. Tapi mata hatinya seolah dia melihat Allah. Paling rendah tingkatan ihsan apa dia? Iaitu walaupun dia tidak dapat merasakan melihat Allah Ta'ala dengan mata hatinya, namun dia senantiasa tahu bahawa Allah senantiasa mengawasinya. Itu level yang paling rendah dalam ihsan. Lepas tu kita tengok negeri kita, apa makna nama negeri kita? Selangor Darul Ihsan. Masya Allah. Negeri 9 Darul Khusus, orang-orang khusus. Darul Iman. Masya Allah, nama yang baik-baik negeri-negeri itu. Cikgu negeri mana? Perak. Kedah Darul Aman. Masya Allah.
Negeri mana lagi? Jah. Ya. Ha. Kelantan, Darul Naim. Tu. Baik, masya-Allah. Baik, selesai. Jadi orang-orang begini ya, melihat melihat Allah dengan mata hatinya, dan yang dinamakan iman hakikat, cintanya kepada Allah menyebabkan dia tenggelam dalam mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang macam ni tu tingkatan hak tiga ni, iman iyan, iman haq dan imam hakikat ni bukan kita nak cari-cari ini anugerah daripada Allah. Tetapi hak yang kita kena ni, at least iman taklid. Kalau dia tak tahu dalil pun apa semua, tapi dia pegang hak benar, dia pegang yang betul. Tapi kita sebagai penuntut ilmu, kita kena duduk di maqam yang kedua ni, iaitu iman ilmi ataupun iman ilmu. Baik. Sebab apa? Sebab kita tak nak, sebab ada ulama yang mengatakan kalaulah ada yang kata tak sah orang yang taklid semata-mata. Namun ulama bahas lagi, kalaulah dia taklid yang betul, kan kita dah tengok dalam kitab kita, maka selamatlah dia. Cuma berdosa kalau dia mampu nak belajar, dia tak nak belajar. Tapi kalau dia mungkin ada masalah pembelajaran ke, ataupun ada masalah kita pun sedia maklum, dia tak mampu nak belajar, itu dimaafkan, maafum. Tapi kalau macam kita ni normal boleh belajar, kenapa saya kata normal? Daripada darjah 1 sampai darjah 6 elok je. Erti boleh baca menulis mengira. Masuk tingkatan 1, tingkatan 5, lulus je SPM, skor lagi. Jadi tiba-tiba kata fardu ain tak erti. Tak boleh. Dia mesti kena belajar. Padahal yang kita belajar yang di sekolah tu, di universiti susah lagi. Tauhid ini benda yang asas kita kena tahu. Cuma perlu kepada, inilah kita kata, perlu kepada belajarlah, ataupun apa kita sebut, fokus. Jadi kalau dia taklid tapi dia tak mampu, sah. Kalau dia taklid tapi dia mampu, sah juga, tapi berdosa sebab dia boleh nak belajar. Di situlah kata ulama tentang perihal taklid ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Justru ni yang kita nak belajar. Pelajaran yang keempat, dia huraikan satu-satu sifat mustahil. Nanti kita tengok, kita akan masuk pelajaran yang seterusnya tentang huraian sifat wujud dan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tolong tanda di mana kita berhenti. Kita berhenti pada pelajaran yang keempat, sifat-sifat wajib bagi Allah dan lawannya. Insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut kita tengok kita punya kalender. Okey. Okey, bulan Mac, Selasa keempat, 22 hari bulan ya. Sebab 29 tu minggu kelima ya. Kalau ada tambahan tu tanya Kak Su lah, Puan Su lah, tu saya tu ibu-ibu nanti tanyalah beliau tetapi ikut jadual kita yang tetap 22 hari bulan, iaitu Selasa minggu keempat. Macam hari ni Rabu keempat, kita ganti ke macam mana lah kan. Tapi kuliah kita Selasa keempat, ingat kan a week before tu boleh inform saya akan usahakan kitab tu insya-Allah taala. Dan seperti yang saya sebutkan semalam, siapa yang ada nak infak untuk infak Jumaat, kek yang saya bawa ni untuk ibu-ibu lah. Kalau ada yang dah cuba dah? Belum, tak dan lagi. Cikgu dah rasa Kak Su 4.8 daripada 10. Baik. Begini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi setiap hari Jumaat memang kita buat infak. Jadi ada muslimah yang dah infak 2 semalam. Semalam saya muslimat pun 10, jadi 12. Tinggal lagi 38 biji lah kita nak infak kepada sebuah pusat pengajian. Dialu-alukan hari Jumaat ni. Lepas main Jumaat nanti saya akan hantar kepada mereka, dapat mereka minum petang lah, lebih kurang begitu. Siapa nak join
ahlan wa sahlan, boleh bagi sebelum Khamis lah. Pasal kita akan bakar hari Khamis lah, insyaAllah. Kita bakar hari Khamis, besoknya kita akan serahkan kepada mereka. Itu yang pertama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, pasal kitab tu, insyaAllah tolong inform saya seminggu awal, saya akan usaha sediakan. Yang ketiga, insyaAllah saya mintalah ada wakil muslimat. Mana-mana kuliah saya sekarang ni, saya beritahu, kalau boleh kita tak ada paksaan, tetapi harap mampulah ataupun mampu bantu dari sudut kerohanian. Maksud saya begini, macam banyak kejadian-kejadian, benda-benda yang berlaku sekarang ni, kalau kita tengok keadaan masih tak ketahuan, tak ketentuan. Jadi sesiapa yang ada lapang, khususnya selain daripada kita mengamalkan amalan peribadi, kita dah bagikan ijazah amalan Ya Latif, Ya Latif, ingat tak? 129 kali pagi, 129 kali malam, selepas subuh dan selepas maghrib. Yang ni untuk kita niatkan kepada ummah. Kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau ada kelapangan selepas isyak tu, sebelum tidur, 450 kali. Niatlah untuk negara kita, negeri kita, daerah kita, taman kita. Terlalu banyak perkara yang berlaku ni yang kita tak boleh nak jangka lagi tambah baik ke macam mana. Cuma hanya kepada Allah lah kita berserah. Jadi di mana-mana majlis surau yang tempat saya kuliah ni, saya pesan kalau boleh adalah wakil. Ni saya tak paksa, maknanya kita dah bagi bukan kata mandat atau amanat, tetapi pesanan, seruan. Kalau ada yang lapang, khususnya lepas isyak tu, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Memang agak panjang sikit lah 450 tu, tetapi kita niat untuk ummah, agar semua kita ni, dan kita pun ialah ujian demi ujian yang Allahu Akbar. Itulah ikhtiar kita. Selain daripada yang fizikal lah kita buat, di manakah usaha kita secara kerohanian. Jadi kita buatlah, insya-Allah. Moga Allah beri kita keselamatan, keafiatan, keberkatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Jadi siapa yang belum ada nombor saya lagi, ada nombor saya dah. Kau boleh kontak lah, sama ada yang nak infak ke, ataupun ada soalan dan sebagainya, boleh berhubung insya-Allah. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh ya, boleh, siapa dah? Jemaah kita Ya. Itulah saya tengok ramai yang di mana sekarang mereka, di hospital ke apa? Seorang hospital, seorang dekat rumah anak. Baik, kita doakan Fatimah Kunyah dan Rogayah Syarif dengan kita bacakan niat syifa Fatihah ini untuk mereka dan untuk kita semua, umumnya khususnya buat mereka. Dan kita bacakan, siapa yang pagi ni tak baca Ya Latif lagi? Siapa yang dah amalkan tiap-tiap hari? Baik, ada lagi? Amalkan, amal, itu harian kita. Kok mana lupa? Saya lupa lah lepas subuh tadi. Ni kita baca, ya. Kita baca Fatihah, niat untuk kesembuhan mereka khusus dan untuk kita semua dan orang-orang yang telah meninggal dunia, yang meninggalkan kita, dan baca Ya Latif, ya. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Ya Latif sama-sama. Ya Latifu Ya Latif Ya Latif Ya Latifu Ya Latif Ya Latif Ya Latifu Ya Latif Ya Latif
يا لطيف 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 يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Farij ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin ya Allah. Moga-moga mereka ni semua sihat walafiat. Kalau siapa boleh berhubung dengan mereka untuk yang dah kena Covid ni, kalau boleh dia baca tiap kali lepas sembahyang. Ya Latif 129 kali tiap kali lepas sembahyang. Kita yang belum apa-apa ni just maintain baca lepas subuh, lepas maghrib paling kurang. Dan kalau boleh ada wakil di pengajian kita ni seorang lah. Seorang ni maknanya masing-masing lah. Saya tak perlu paksa ke suruh ke pinpoint, tak payah. Pasal kita nak ada peranan yang mudah-mudahan agar Allah angkat ujian ini dengan berkat ya zikrullah kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.